Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya hormati, Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan AJK Suruh Jumaat Syakirin, dan juga tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni sepatutnya kita pengajian tafsir, disebabkan esok ni hari Tasu'a dan juga hari Ashura. Jadi saya suka untuk menyentuh beberapa perkara, terutama mengenai hari Tasu'a dan juga Ashura yang kita akan melaluinya esok, 9 Muharram dan juga 10 Muharram, antara hari yang agung, hari yang besar dalam Islam. Bila sebut tentang puasa datang setahun sekali ni, puasa tersebut ganjarannya besar. Puasa 6 hari bulan Syawal, puasa hari 9 Zulhijjah, puasa hari Ashura, 10 Muharram, ni semua datang setahun sekali. Bila setahun sekali jarang-jarang datang, maka ganjarannya besar. Bila jarang-jarang datang ni, isteri adakah perlu minta izin kepada suami? Dia perlu minta izin. Tapi kalau tak minta izin pun tak apa, sebab setahun sekali. Tetapi sekiranya suami suruh buka, maka dia kena buka lah. Kita lihat sebelum daripada ijma', sebelum ijma' di kalangan ulama', sebenarnya telah datang beberapa hadis yang sahih mengenai dengan puasa hari Ashura dan juga Tasu'a. Di antaranya daripada Humaid bin Abdul Rahman, dia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma pada hari Ashura, pada tahun haji, pada tahun haji wada'. Pada ketika itu dia berkata, ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum? Wahai ahlul Madinah, di manakah ulama-ulama kamu? Ini bukan haji wada', ketika menunaikan haji. Wahai ahlul Madinah, penduduk Madinah, di manakah ulama kamu? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah kata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza yaumu Ashura, ini adalah hari Ashura. Walam yaktubillahu alaikum siyamah wa ana shaimun faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Ini adalah hari Ashura. Allah Taala tidak memfardukan puasa Ashura ni kepada kamu. Dan aku, Nabi kata, aku orang yang berpuasa, adalah orang yang berpuasa. Siapa nak berpuasa silakan berpuasa, siapa yang tak nak berpuasa tidak mengapa. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ma ra'aitun nabi. Ibnu Abbas kata, aku tak pernah lihat Nabi mencari-cari puasa mengenai kelebihan hari berpuasa ini selain daripada hari ini, hari Ashura dan juga bulan Ramadan. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Puasa pada hari Arafah, Nabi kata, aku mengharapkan diampunkan dosa satu tahun sebelum, satu tahun selepas. Wasiyamu yaumi Ashura, puasa pada hari Ashura, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah, aku mengharapkan diampunkan dosa pada tahun yang lalu, setahun yang lalu. Kita lihat di sini, puasa pada hari Arafah adalah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Sebab itu digandakan 2 tahun ganjaran dia untuk orang berpuasa, dihapuskan dosa 2 tahun. Berbeza pada hari Ashura, umat orang Yahudi, orang jahiliah dah berpuasa dah, bukan khusus untuk umat Nabi Muhammad sahaja. Jadi ganjarannya kurang sikit 1 tahun, diampunkan dosa. Sebab umat Muhammad lebih afdal berbanding umat-umat terdahulu, sehingga untuk memasuki syurga umat lain dilarang, melainkan umat Muhammad kena masuk dulu dalam syurga.
Kemudian kita lihat ada beberapa perkara yang diberi penekanan mengenai dengan pensyariatan hari Ashura. Bukanlah Nabi SAW pada hari Ashura ni, selepas sampai Nabi ke Madinah, bukanlah Nabi puasa terus, tak. Daripada Mekah ke Madinah bukan Nabi puasa terus. Sebab Nabi berhijrah bila? Bulan Safar. Bila sebut tentang bulan Muharram je adalah detik permulaan hijrah Nabi. Sebenarnya hijrah Nabi akhir bulan Safar. Sebab apa? Bila Muharram je disebut tentang detik permulaan hijrah Nabi. Itu adalah mungkin keazaman ataupun niat untuk berhijrah itu telah ada pada bulan Muharram. Tapi direalisasikan niat ataupun qasad, azam Nabi itu adalah pada akhir bulan Safar, 27 Safar. Kerana Nabi berada di Gua Sur 3 hari, berada di Mekah di Gua Sur, Nabi menyorok di situ 3 hari, kemudian terus Nabi bermusafir sehinggalah ke Madinah Al-Munawwarah, lebih kurang sampai pada tahun yang ke-8 Rabiul Awal. Jadi bila Nabi sampai saja ke Madinah, Nabi tak puasa terus, sebab sampai bulan Rabiul Awal Nabi bermukim situ sampai hari Ashura. Hari Ashura bila? Lepas Rabiul Awal, Rabiul Akhir, lepas tu Jamadil Awal, Jamadil Akhir, lepas tu Rajab, lepas tu Sya'ban dan juga Ramadan. Lepas Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian datang pula bulan Muharram awal tahun. Jadi panjang tempoh tu. Maka di sini timbullah persoalan yang ada di sisi Nabi bagi orang-orang Yahudi ini, mengapa mereka berpuasa? Mengapa mereka berpuasa? Orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi berpuasa bila sampai ke Madinah. Di Madinah Nabi berpuasa, Nabi suruh sahabat-sahabat lain, sahabat-sahabat Nabi juga berpuasa. Jadi di sini bukanlah bermaksud Nabi berhijrah ke Madinah terus puasa, tak. Sebab Nabi berhijrah adalah pada bulan Rabiul Awal. Kemudian pada ketika itu sampai saja lepas beberapa bulan bulan Muharram, Nabi tanya orang Yahudi kerana apa mereka berpuasa. Mereka menjawab, nanti hadis yang kita akan bacakan selepas ini. Okey, perkara yang kedua, soalan Nabi kepada orang Yahudi ni bukanlah bermaksud Nabi tak tahu tentang hari Ashura. Bukan Nabi tak tahu. Kerana orang-orang Quraisy pada zaman jahiliah mereka dah puasa dah pada hari Ashura ni. Ini menunjukkan Nabi tahu. Dan ini juga menunjukkan Nabi SAW selalu berpuasa pada hari Ashura sebelum Nabi sampai ke Madinah. Ketika Nabi berada di Mekah, Nabi dah berpuasa. Cuma soalan Nabi ini adalah liyashtakshif as-sabab al-hamil lahum ala as-saum, untuk menyingkap sebab yang mendorong mengapakah orang-orang Yahudi berpuasa pada hari ini, pada hari Ashura. Kemudian apabila Nabi tahu perkara tersebut, maka Nabi menyatakan satu perkataan yang hak, yang benar, yang mana perkataan tersebut sedikit menyentuh perasaan orang-orang Yahudi. Nabi menyatakan nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Sebab apa orang Yahudi kata menjawab soalan Nabi? Kerana Nabi Musa, Bani Israel telah diselamatkan oleh Allah pada hari ini, pada hari Ashura 10 Muharram. Sebab tu kami berpuasa. Nabi Musa berpuasa kerana bersyukur kepada Allah. Kami juga ikut Nabi Musa berpuasa kerana bersyukur Nabi kami selamat. Maka Nabi jawab, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Aku lebih layak, kami lebih layak, kami iaitu Nabi dan juga umat Nabi, Nabi SAW dan juga umat Nabi SAW lebih layak, lebih berhak untuk mengikut Nabi Musa berbanding kamu. Sebab Bani Israel ni mereka tak taat setia dengan Nabi Musa. Bila disuruh ikut Nabi Musa berperang ke Baitul Maqdis, mereka kata apa? Fazhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, kamu je pergi dengan Tuhan kamu, kami nak duduk sini tak nak pergi berperang. Berbeza dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ke mana saja Nabi pergi, mereka akan cuba melindungi Nabi dan juga mereka mengikut Nabi. Kemudian perkara yang ketiga,
yang perlu diberi penekanan adalah pertanyaan Nabi SAW kepada orang Yahudi, dan juga Nabi perintahkan sahabat untuk berpuasa ni, laisa fihi mutaba'atun wa qtida'un bihim, bukan nak ikut mereka, bukan nak ikut orang Yahudi, bahkan sebenarnya sebagai ta'zim, untuk menambahkan rasa keagungan, dan juga sebagai satu penegasan lisawmihi ba'da ilmihi bi anna Musa samahu syukran lillah. Selepas mana Nabi tahu Nabi Musa telah berpuasa pada hari tersebut kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi dah tahu, cuma sebagai satu kita panggil sebagai itmi'nan, sebagai satu tenteram, menenteramkan hati. Jadi Nabi tanya kepada orang Yahudi, maka orang Yahudi bagi jawapan, bertambah yakin lagi Nabi. Imam Nawawi menyatakan, Imam Nawawi menyatakan dalam syarah Sahih Muslim, dia menyatakan ringkasan daripada kisah ini, Nabi, kisah tentang puasa hari Ashura ni, Nabi SAW selalu berpuasa pada hari Ashura, seperti mana orang-orang Quraisy pada zaman jahiliah ketika di Mekah dulu mereka berpuasa. Kemudian Nabi sampai saja ke Madinah, maka Nabi dapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa. Maka Nabi tanya, Nabi pun berpuasa juga. Sama ada puasa Nabi itu sama ada dengan wahyu daripada Allah, ataupun disebabkan tawatur ataupun ijtihad. Sama ada Nabi berijtihad untuk berpuasa, ataupun kerana Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa, Nabi berpuasa. Sebab orang Yahudi ni selalunya amalan mereka ada sandaran, sebab mereka ahlul kitab. La bimujarradi akhbari ahadihim. Dan Imam Nawawi menyatakan bukanlah semata-mata perkhabaran daripada orang Yahudi. Nabi tanya, orang Yahudi bagi jawapan, tapi Nabi tak berpegang sepenuhnya kepada jawapan orang Yahudi. Mungkin Nabi ada ijtihad tersendiri. Kemudian pada tahun-tahun yang kemudian selepas daripada itu, Nabi SAW nak ada azam untuk berpuasa pada 9 Muharram untuk menyanggahi daripada puasa orang-orang Ahlul Kitab ataupun orang Yahudi ataupun orang Bani Israel. Itu mengenai dengan puasa pada hari Ashura. Kita lihat mengenai kisah Nabi Musa AS. Allah Subhanahu wa taala telah menghantar Nabi Musa AS. Nabi hantar kepada Fir'aun dengan beberapa mukjizat. Walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat. Allah Taala hantar Nabi Musa ada 9 mukjizat. Berjumpa dengan Nabi Musa Nabi Musa berjumpa dengan Fir'aun. 9 mukjizat Allah Taala berikan. Banyak. Sebab Fir'aun ni degil, perlu banyak mukjizat berserta dengan kaum dia. Tuan-tuan boleh lihat apa 9 mukjizat tu. Banyaklah tongkat dan juga laut tongkat, lagi apa lagi tangannya bercahaya. Banyak, semua ada 9. Tuan-tuan boleh lihat dalam akhir suratul Isra. Kemudian dia seru, Nabi Musa menyeru Fir'aun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan langit dan juga Tuhan bumi. Nabi Musa bawa datang tanda-tanda kekuasaan Allah, seperti Allah Ta'ala yang menciptakan matahari, yang terbitkan matahari. Maka Fir'aun dengan bersungguh-sungguh cuba untuk menolak segala dakwaan ataupun dakwah yang telah diseru oleh Nabi Musa AS. Last sekali Fir'aun menyatakan kepada kaumnya, kadang-kadang ada jawapan Fir'aun tak boleh jawab. Pada dalam surah Az-Zukhruf ayat 51 sampai 56, pada ketika itu Fir'aun kata, wa nada fir'aunu fi qaumih. Fir'aun dengan angkuh, dengan bangganya menyatakan kepada kaum dia, qala ya qaumi, dia berkata, wahai kaumku, alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Takkah kamu lihat apa? Tidakkah kamu melihat aku ni mempunyai istana yang gah, yang besar, mempunyai kerajaan Mesir. Kerajaan Mesir ini milik aku. Dan tidakkah kamu lihat sungai-sungai yang mengalir di bawah ini, di bawah istana aku ni? Takkah kamu lihat semua perkara ini semua adalah milik aku? Dengan angkuh dia berkata kepada kaum dia.
Sungai yang mengalir di bawah istana Firaun tu, sungai adalah dibuat satu jalan, Sungai Nil dibuat satu jalan melalui bawah istana Firaun. Kemudian pada ketika itu Firaun menyatakan lagi, am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Adakah aku lebih baik berbanding orang ini? Aku lebih baik berbanding orang ini. Ya, siapa orang ini? Iaitu Nabi Musa. Huwa mahin, dia adalah hina, dia tak ada apa-apa. Wala yakadu yubin, cakap pun tak lancar, tergagap-gagap, pelat, cakap tak lancar, nak jadi nabi. Itu antara keangkuhan Firaun yang mengingkari tentang kerasulan Nabi Musa AS. Pada ayat ke-53 surah Az-Zukhruf, juzuk yang ke-25, falaula ulqiya alaihi aswiratum min zahabin aw jaa ma'ahul malaikatu muqtarinin. Mengapakah tidak diberikan kepada Musa ni aswirah? Aswirah ni jamak kepada siwar. Apa dia? Iaitu gelang tangan, gelang daripada emas. Sepatutnya Nabi kenalah gah sikit, tunjuk ada gelang emas. Au jaa ma'ahul malaika, ataupun Firaun kata sepatutnya bersama dengan Nabi ni kena ada malaikat yang mengiringi dia, yang escort Nabi, yang menjadi saksi dia adalah Nabi. Baru betul. Itu perkataan Firaun. Ayat ke-54, fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin. Fastakhaffa qaumahu, Firaun ni telah membodohkan kaum dia. Kaum dia yang mempunyai akal, dia pusing kepala akal fikiran kaum dia sampai kaum jadi bodoh, tunduk kepada dia. Fa'ata'uh, tunduk, taat kepada Firaun. Innahum kanu qauman fasiqin, mereka semua adalah kaum yang fasik, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma asafuna taqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in. Apabila mereka membuatkan Allah Ta'ala menjadi marah, maka Allah Ta'ala akan balas. Allah Ta'ala akan memberi azab kepada mereka. Fa'aghraqnahum ajma'in. Allah Ta'ala kata, kami tenggelamkan semua sekali mereka. Fir'aun sekali dengan tentera-tentera dengan kaumnya, semua sekali ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Dan Allah Ta'ala kata, kami jadikan mereka ni, Fir'aun dan juga tenteranya ini, sebagai satu pengajaran, sebagai satu titipan untuk generasi selepas ini. Tengok bagaimana keangkuhan Fir'aun dengan sungai Nil yang lalu di bawahnya. Dia bangga dengan air yang mengalir di bawah istananya. Dan akhir sekali sebelum kematian dia, dia juga mati dengan satu perkara yang dia angkuh, iaitu air. Dia mati lemas, Fir'aun. Jadi kisah ini kita dapat mengambil, kita lihat kepada kisah ini beberapa pengiktibaran dan juga beberapa tanda ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Firaun ini kita lihat kekejaman dia membunuh anak-anak Bani Israel. Kerana apa? Kerana takut dengan seorang lelaki yang akan menggolengkan kerajaannya, iaitu Nabi Musa AS. Tetapi Allah Taala nak sebaliknya. Yang dia takut itulah, yang dia bunuh semua tu, semua tak menjadi. Yang jadinya adalah lelaki yang dia bela, yang dia jaga di istana dia, iaitu Nabi Musa AS. Dia yang akan menggulingkan kerajaan Firaun. Wa kaifa qabal Musa hadzal jabbar al-anid musarrahan mu'linan bil haqq. Bagaimana kita lihat Nabi Musa berhadapan dengan seorang lelaki yang begitu kejam, yang berani menyatakan ala inna rabbakum huwallahu rabbul alamin. Bagaimana Nabi Musa berani bercakap berhadapan dengan Nabi Musa, berhadapan dengan Firaun, menyatakan, ketahuilah wahai Firaun, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Allah, Tuhan sekalian alam. Kerana Firaun mengaku dia Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan paling tinggi. Nabi Musa jawab, ala inna rabbakum huwallahu rabbul alamin. Maka Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa daripada air. Wa kaifa kana al-mal as-siyal syai'an jamidan kal jibal biqudratillah. Bagaimana air laut yang mengalir tiba-tiba menjadi pepejal, tak bergerak, tiba-tiba bergulung menjadi satu lipatan, menjadi satu pergunungan yang tinggi. Itu air, tapi Allah Ta'ala boleh ubah dan jadikan
tempat tersebut, tempat air laut tadi sebagai satu laluan untuk Nabi Musa alaihi salatu wasallam dan juga Bani Israel dan juga pengikut-pengikut Nabi Musa. Dan laluan tersebut itu adalah laut, tapi laluan tersebut kering dan tidak berlecah walaupun sikit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan, kita lihat membinasakan Firaun yang begitu angkuh dengan air yang mana air sungai yang dia angkuh, last sekali dia mati dalam lautan. Itulah kita nak menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala boleh menghina seseorang manusia walaupun begitu hebat dia di kehidupan dunia dahulu. Okey, kita lihat dalil mengenai pensyariatan puasa pada hari 9 Muharram, keesokan harinya. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas kata, hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Ashura wa amara bi siyamih, qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Abdullah bin Abbas kata, ketika mana Nabi SAW berpuasa pada hari Ashura, Nabi suruh sahabat-sahabat berpuasa, maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, ini adalah hari yang agung, hari yang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani membesarkan, mengagungkan hari ini, mengapa kamu berpuasa wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, fa idza kana al-'amul muqbil, kalau aku sempat hidup pada tahun akan datang, insya-Allah sumnal yaumat tasi', kami akan berpuasa pada hari yang ke-9. Tapi Nabi tak sempat. Falam ya'til 'amul muqbil, Nabi tak sempat. Allah Taala telah wafatkan Nabi. Okey. Kemudian kita lihat pensyariatan puasa pada 11 Muharram, pada hari Sabtu ni. Daripada hadis Ibnu Abbas juga, dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, sumu yauma Ashura, puasalah pada hari Ashura, wa khalifu fihi al-yahud, buat bertentangan dengan orang Yahudi. Sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman, puasa satu hari sebelum, satu hari selepas, iaitu puasa 9 dan 11 Muharram. Kemudian dalam kitab ada juga kitab Imla, Imam Syafi'i menyatakan disunatkan puasa 3 hari, 9, 10 dan juga 11 Muharram, iaitu hari esok, Khamis, Jumaat dan juga Sabtu. Okey, kemudian kita lihat seterusnya mengenai dengan kelebihan hari Ashura. Kita ringkaskan kelebihan hari Ashura. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi siyami yaumi Ashura. Nabi suruh kita berpuasa pada hari Ashura. Nabi galakkan kami, Nabi beri motivasi kepada kami, Nabi pantau kami. Falamma furida Ramadan lam ya'murna wa lam yanhana wa lam yata'ahadna indahu. Bila difardukan Ramadan, Nabi tak suruh dah kami, Nabi tak larang kami. Suruh pun tak, larang pun tak. Nabi tak pantau dah kami. Terpulang kami nak puasa ataupun tidak. Itu kelebihan pada hari Ashura. Kita lihat mengenai menggabungkan puasa. Sebelum daripada itu, saya suka menyebutkan di sini bagaimana seseorang yang ketika mana pernah ditanyakan kepada Fadilah Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengenai dengan orang yang pada hari Ashura ni dia kedatangan haid, datang bulan, boleh tak dia qada? Jadi jawapan Muhammad Al-Utsaimin, dia kata sunat ni ada dua. Satu sunat yang baginya ada sebab, satu sunat yang baginya tak ada sebab. Okey, bila mana sunat yang terlepas dengan sebab, terlepas sebab dia, maka tak perlu diqada, tidak perlu diqada. Seperti tahiyatul masjid, contoh dia lah aja. Ketika dia kata tahiyatul masjid, seseorang yang masuk masjid terlepas, dah duduk lama dah, baru teringat tak tahiyatul masjid, maka tak boleh buat lah sebab dah habis.
sebabnya telah berlalu. Kerana dia solat yang mempunyai sebab. Sebab apa dia solat tahiyatul masjid? Sebab dia masuk masjid. Jadi di sini Syekh Muhammad Al-Utsaimin menyatakan, bila mana dah terlepas, maka terlepaslah juga pensyariatan tersebut. Tapi berbeza dengan mazhab Syafi'i sebenarnya. Mazhab Syafi'i disunatkan dia qada. Puasa yang berwaktu adalah disunatkan untuk dia qada. Syekh Muhammad Al-Utsaimin dia menyatakan, apabila melalui kepada seseorang insan manusia itu dalam keadaan dia uzur, seperti perempuan yang haid, orang yang sakit, perempuan yang dalam keadaan nifas, tak perlu qada, kerana terlepas hari yang dikhususkan. Hari 10 Muharram itu adalah hari yang terkhusus, hanya 10 Muharram. Terlepas-terlepaslah. Itu bagi pendapat dia lah, Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Bila dia kata terlepas hari yang sepatutnya, maka terlepaslah hukumnya juga. Mengenai dengan ada seseorang dia qada puasa tak habis lagi, kemudian dia nak puasa pada hari Ashura. Di sini kalau kita lihat, Syekh Muhammad Al-Utsaimin menyatakan, apabila berlaku pertembungan antara puasa qada, puasa wajib tu qada, dan juga puasa Ashura, maka hukumnya harus untuk dia berpuasa pada hari Ashura, tidak menjadi masalah. Kerana puasa pada hari Ashura ini, puasa fardu yang ditinggalkan itu kerana keuzuran. Dalam mazhab Syafi'i kita, kalau seseorang yang tertinggal puasa disebabkan keuzuran, mungkin dia sakit pada bulan puasa yang lalu, tak qada lagi, dan bulan Syaban nanti dan Ramadan akan datang baru qada, tak apa, tak jadi masalah. Cuma kalau qada lagi awal lagi baguslah. Kalau tak, dia qada, dia niat sekali lah, saja aku qada puasa Ramadan dan juga saja aku puasa 10 Muharram, hari Ashura, dua-dua sekali gabung, itu boleh mengikut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga pendapat Imam Ramli dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia tinggal dengan sengaja, maka itu wajib dia kena qada dulu. Tuntutan kepada dia qada dulu, sebab dia tinggal dengan sengaja puasa pada bulan Ramadan yang lalu. Okey. Kemudian kita lihat mengenai dengan adakah dimakruhkan berpuasa tunggal? Tuan-tuan, 10 Muharram pada hari Jumaat, Nabi larang berpuasa hari Jumaat. Nabi kata la takhussu jangan kamu mengkhususkan puasa ataupun ibadat qiyam pada hari Jumaat. Nabi larang. Nabi larang puasa pada hari Jumaat, puasa tunggal makruh. Puasa pada hari Sabtu, puasa tunggal makruh. Puasa pada hari Ahad, puasa tunggal makruh, dia kena gabung puasa satu hari sebelum ataupun satu hari selepas. Okey. Di sini kalau kita lihat hukum seseorang yang berpuasa pada hari Jumaat, hukum tidak makruh. Kerana apa tidak makruh? Kerana dia berpuasa ni bukan berpuasa kerana hari Jumaat. Dia berpuasa kerana hari itu hari Ashura. Itu kita kena faham. Kalau dia berpuasa kerana hari itu hari Jumaat, itu yang makruh. Kalau dia berpuasa kerana hari tersebut adalah hari Ashura, maka hukumnya adalah tidak makruh. Sebab Nabi kata la takhussu yaumal jumu'ah bisiyam. Jangan kamu khususkan hari Jumaat dengan puasa. Jangan kamu khususkan malam Jumaat je kamu nak buat ibadat. Malam Jumaat je sembahyang hajat, malam Jumaat je baca Yasin. Malam lain pun buat juga ibadat, bukan sekadar malam Jumaat sahaja. Menunggalkan ibadat dalam satu malam, terutama pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, maka Nabi larang. Jadi seseorang yang puasa pada hari Ashura, puasa tunggal, maka hukum tidak makruh. Sebenarnya bukan sekadar puasa hari Ashura, puasa qada pun tak apa. Tuan-tuan nak qada puasa Ramadan pada hari Jumaat, tak jadi masalah, tak makruh pun. Walaupun puasa Jumaat sahaja qada, tak makruh, sebab tuan-tuan bukan puasa mengagungkan hari Jumaat. Kalau maksudnya tak ada apa-apa, puasa sunat saja hari Jumaat, itu yang makruh. Dia kena gabungkan satu hari sebelum ataupun satu hari selepas. Sama ada puasa hari Khamis dan Jumaat ataupun puasalah Jumaat dan Sabtu. Okey. Kemudian saya nak sentuh sikit mengenai dengan
ada perkara-perkara yang dianggap sebagai satu perkara yang bid'ah munkarah lah, perkara yang tak sepatutnya berlaku pada bulan Muharram ini. Tuan-tuan, saya baru balik Mekah, tuan-tuan lihat di Mekah ni, kalau kita tengok orang-orang luar bagaimana mereka sapu Kaabah, Maqam Ibrahim, mereka sapu, serban-serban mereka sapu habis. Dekat Masjid Nabawi tempat azan tu, mimbar tempat azan, dia sapu habis, dia peluk habis. Kita doa cukup lah. Berapa nak sapu, kopiah buka serban, sapu, ambil berkat. Itu selamat, tak ada orang Malaysia, alhamdulillah. Jadi perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku dalam bulan Muharram ini, di antaranya 12 khuslah. Mana ada semayang khusus, semayang raghaib, semayang sunat khusus, itu tak ada. Puasa adalah puasa Muharram je. Puasa 10, 9, 10, 11 Muharram, itu puasa sunat. Pernah ditanyakan kepada siapa? Kepada Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala, mengenai puasa bulan Muharram penuh, sebulan penuh. Apa jawapan dia? Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seafdal puasa selepas bulan Ramadan, berdasarkan sabdaan Nabi, adalah puasa bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Jadi menunjukkan di sini puasa pada bulan Muharram tu disyariatkan. Nak puasa penuh itu adalah harus dan baik. Tapi kalau puasa 9, 10 dan 11 Muharram, itu adalah sunat. Tuan-tuan nak puasa 1 Muharram pun puasalah. Orang Melayu kita suka 1 Muharram puasa. Kadang-kadang dia suruh anak-anak dia puasa. Yang malangnya 1 Muharram suruh puasa, 9, 10 Muharram tak nak suruh puasa. 9, 10 Muharram nak suruh puasa. Kalau nak suruh 1 Muharram pun tak apa, sebagai ekstra awal bulan, awal tahun. Cuma itu tak adalah hadis lah. Itu bukan sunnah, tapi sebagai satu ibadat. Puasa ibadat baik. Puasa hari apa pun tak apa. Jangan puasa hari Sabtu, Jumaat, Sabtu, Ahad, puasa tunggal. Itu bukan tak sah, bukan tak boleh, makruh. Itu saja. Yang sunatnya adalah 9, 10, 11 Muharram. Yang lain tu dalam bulan Muharram disunatkan puasa. Apa-apa hari pun boleh puasa pada bulan Muharram. Okey. Kemudian mengenai dengan menghubungkan silaturahim, sedekah. Sedekah ni ada dua riwayat lah. Ada riwayat yang kuat, ada yang kata riwayat yang sahih, ada yang kata riwayat yang tidak sahih. Mandi sunat pada hari Ashura, tak ada. Bercelak pada hari Ashura, sehingga ada hadis maudhu', siapa yang mandi pada hari Ashura tak akan sakit selama setahun. Siapa yang celak mata pada hari Ashura tak akan sakit mata selama setahun. Itu semua hadis-hadis palsu. Ziarah orang sakit tak seperti hari Ashura. Hari apa pun boleh ziarah orang sakit. Yang khusus, yang diletakkan pengkhususan pada hari Ashura seperti ini, menyapu kepala anak-anak yatim, potong kuku pada hari Ashura, baca suratul Ikhlas 1000 kali. Ini semua adalah perkara-perkara bid'ah yang tidak sabit daripada hadis yang sahih. Dan semua ini adalah perkara-perkara maudhu'. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab dipanggil sebagai kitab Tahqiq Lailatul Raghaib wal Barrat. Ini karangan kitab mengenai dengan perkara-perkara bid'ah yang ada di dalam bulan pada hari Ashura, bulan Muharram ni. Okey. Potong kuku bila pun boleh potong kuku. Sebahagian kita hari Sabtu jangan tak boleh potong kuku. Tambah-tambah orang tua-tua kita, jangan potong kuku hari Sabtu. Hari Ahad jangan potong kuku. Tuan-tuan panjang kuku potong aja. Hari Jumaat kalau nak potong, tak adalah nak kata hadis pada hari Jumaat ni hadis yang lemah. Cuma hadis yang kuatnya pada hari Jumaat ini adalah kita panggil membersihkan diri. Termasuklah membersihkan diri itu secara umumnya, potong kuku, cukur bulu hari-hari, kemudian potong bulu ketiak, semua sekali termasuk dalam kategori membersihkan diri. Itu dalam hadis yang sahih lah. Mengenai hadis yang khusus potong kuku, tu hadis tak kuat sebenarnya, hadis yang lemah dalam pada hari Jumaat.
Okey. Kemudian Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala dalam fatwa dia kata dia banyak diriwayatkan hadis-hadis yang maudhu'. Ini semua kerana mereka menjadikan sebagai satu syiar pada hari Ashura ni untuk melawan dengan puak-puak Rafidah. Puak-puak Rafidah mereka jadikan syiar juga, tapi syiar mereka syiar yang batil. Syiar yang batil. Kemudian Ibn Taymiyah kata kalau kita dah tahu puak-puak Rafidah ni mereka melakukan syiar yang batil, yang tak sepatutnya pada 10 Muharram, maka kita tak bolehlah menyangkal dengan perkara batil juga. Makna kita tak boleh tolak bid'ah dengan bid'ah. Seperti mana kita tahu puak-puak Syiah pada 10 Muharram ini atas kematian Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, mereka menyambut, dipanggil sebagai hari Ma'tam. Hari Ma'tam ni puak-puak Syiah ataupun puak-puak Rafidah atas kematian Sayyidina Husain, mereka menyangka perbuatan mereka baik. Min amalin man dhalla sa'yu fil hayati dunya wa huwa yahsab annahu yuhsin san'an. Dia sangka benda tu baik, sebenarnya benda tu tak baik. Dia pukul diri dia, seksa diri dia, dia berdarahkan diri dia. Mereka sangka benda tu baik, sebenarnya benda tu tak baik. Walam ya'murillah wala rasuluh. Allah Taala tak suruh, Nabi pun tak suruh. Nabi dan Allah Taala tak suruh apa? Tak suruh menjadikan hari-hari yang ditimpa musibah kepada nabi-nabi, dijadikan hari tersebut sebagai satu hari raya, sebagai maktam. Nabi-nabi yang dibunuh, nabi-nabi yang dipenggal kepala mereka, nabi-nabi yang mati, yang wafat pada hari sesuatu hari, maka tak boleh kita sambut hari kematian nabi. Itu dipanggil maktam. Bagaimana selain daripada nabi? Kalau nabi pun tak boleh sambut, Husain bukan nabi, dia cucu nabi, lagi tak boleh untuk kita sambut. Sambut apa? Sambut ke hari kematian dia. Kita orang Melayu kita yang sambut Maulid Nabi ni, sebenarnya yang sebahagian di kalangan kita yang tak setuju ni kerana mereka berpandangan kemungkinanlah menyambut kematian Nabi, sebab Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal, lahir pun 12 Rabiul Awal. Jadi kita bukan nak sambut kematian Nabi, nak sambut kelahiran Nabi. Cuma sambut kelahiran Nabi ni sambut yang berpada-padalah. Tak cerita tentang sirah Nabi, cerita tentang bagaimana kita mengingati Nabi, ikut sunnah Nabi, itu yang penting. Kadang-kadang pengisiannya kurang, beraraknya lebih. Berarak sampai macam melontar jamrah. Saya baru ni melontar jamrah, menunaikan ibadat haji. Pergi melontar jamrah lebih kurang pergi sahaja 3 km lebih, 3.5 km pergi, balik 3.5 km. Jadi semuanya hampir 8 lah, hampir 8 km. Mana untuk melontar jamrah pada 10 Zulhijjah 8 km, 11 Zulhijjah 8 km, 12 Zulhijjah 8 km, 13 Zulhijjah 8 km. Itu tak mustahil bagi orang muda, sebab saya masih muda lah. Untuk ada yang sampai umur 80 tahun boleh jalan lagi, dikira okey 80 tahun, walaupun bertongkat boleh jalan. Alhamdulillah. Mak saya pun alhamdulillah boleh jalan walaupun umur 74, boleh berjalan kaki. Jarak yang agak jauh lah kita kata. 8 km bukan satu angka yang kecil, dan berturut-turut dengan cuaca yang begitu panas. Jadi kita kata bukan satu perkara yang mudah lah. Bukan satu perkara yang mudah. Saya sentuh sikit mengenai dengan sedekah pada hari Ashura. Kita lihat sedekah pada hari Ashura ini daripada Ammar bin As. Dia kata man shama Ashura fa ka'annama shama as-sanah. Siapa puasa pada hari Ashura seolah-olah dia puasa setahun. Wa man tasaddaqa fihi kana ka sadaqati sanah. Siapa yang bersedekah pada hari Ashura seolah-olah dia bersedekah setahun. Telah mentakhrijkan hadis ini oleh Abu Musa Al-Madini.
Itu mengenai dengan kelebihan sedekah pada hari Ashura. Kelebihan tausiah, memberi keluasan kepada isteri dan anak-anak, memberi nafkah yang lebih, mana belanja makan, memberi nafkah yang lebih lah kepada anak dan juga isteri. Dalam satu hadis dinyatakan, man wassa'a ala ahlihi yauma Ashura, siapa yang memberi keluasan kepada keluarganya pada hari Ashura, awsa'allahu alaihi sa'iras sanah, Allah Ta'ala akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun. Kemudian hadis ini telah diriwayatkan hadis ini oleh Sufyan bin Uyainah daripada Ja'far al-Ahmar daripada Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntashir, dan dia adalah di kalangan orang-orang yang seafdal orang pada zaman dia. Telah sampai kepada dia siapa yang memberi keluasan kepada isteri dan juga anak-anak dia, Allah Ta'ala akan murahkan rezeki dia, meluaskan rezeki sepanjang tahun. Sufyan bin Uyainah kata, jarrabnahu munzu 50 sanah, kami dah cuba dah benda ni 50 tahun. Pada hari Ashura kami beri nafkah lebih kepada anak dan juga isteri, dan sampai 50 tahun, 60 tahun. Fama ra'ayna illa khairan, maka kami tak nampak melainkan semua perkara-perkara yang baik. Tapi Imam Ahmad menyatakan sebenarnya tidak sah sanad dia, isnad dia ada sedikit problem lah, masalah pada sanad dia. Okey. Kemudian kita lihat mengenai dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Hadis mengenai dengan Ibrahim bin Muhammad al-Muntashir. Siapa Ibrahim bin Muhammad al-Muntashir? Yang Sufyan bin Uyainah ambil daripada guru dia ambil daripada Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntashir. Siapa dia? Dia adalah kita panggil junior di kalangan tabi'in. Dia pun ambil daripada orang lain, sebab dia bukan sahabat Nabi, dia golongan tabi'in selepas sahabat Nabi, zaman selepas sahabat Nabi. Jadi dia pula ambil daripada orang lain, sebab dia waktu tu masih kecil, junior. Dia mungkin ambil daripada tabi'in yang senior. Jadi dia tak sebut nama je siapa. Bila tak sebut nama guru dia, maka tak boleh jadikan hujah, sebab sanad, rantaian hadis, setiap nama itu satu komponen yang amat penting untuk kita tahu siapa perawi hadis ini, periwayat hadis ini siapa, untuk kita tahu hadis ini menjadi sahih ataupun tidak. Kalau tak sebut, maka tak boleh kita beramal dengan hadis tersebut. Seperti itu juga amalan Sufyan bin Uyainah, imam yang masyhur lah. Sufyan bin Uyainah juga kita panggil, dia kata dia telah cuba 50 tahun, 60 tahun. Tapi kita kena tahu amalan sahabat-sahabat Nabi. Sufyan bin Uyainah ni bukan sahabat, saya rasa selepas zaman sahabat. Amalan mereka tak boleh jadikan hujah. Hujah ini apa yang Nabi buat, apa yang Abu Bakar, Omar, Osman dan juga Ali buat, Khulafa' ar-Rasyidin buat, mereka buat, boleh dijadikan hujah, kita boleh buat. Solat sunat tarawih 20 rakaat, Nabi tak buat, Sayyidina Omar buat, boleh jadikan hujah, dalil. Azan Jumaat Nabi buat sekali, kita buat 2 kali, sebab Sayyidina Osman buat 2 kali. Apa yang Khulafa' ar-Rasyidin buat, kita boleh buat. Okey, sahabat Nabi buat, kita bahagikan kepada 2. Ada apa yang sahabat Nabi buat yang mana Nabi tahu dan tidak ada ruang untuk mereka berijtihad, maka kita boleh terima hadis tersebut. Contoh, sahabat Nabi cerita tentang api neraka, tentang syurga, takkan mereka nak reka-reka cerita, pastilah mereka ambil daripada Nabi. Sebab itu tak ada ruang untuk ijtihad, maka boleh kita terima hadis tersebut daripada sahabat Nabi. Tapi sekiranya daripada sahabat Nabi tetapi ada ruang ijtihad ni mana ada ruang untuk mereka menggunakan ilmu mereka kata ini yang betul, kemungkinan salah, itu tak boleh dijadikan sebagai sandaran. Mengikut dalam mazhab Syafi'i kita lah, tak boleh dijadikan sebagai sandaran. Sebab itu ijtihad sahabat yang boleh ada ruang untuk ijtihad.
Ada satu benda tak boleh nak berijtihad, seperti cerita tentang neraka, syurga, kita tak boleh ijtihad. Cerita perkara-perkara ghaib, langit pertama, langit kedua, tak boleh ijtihad. Benda tu apa yang Nabi cerita saja. Okey. Kemudian sebahagian ulama menyatakan memberi keluasan kepada keluarga pada hari Asyura juga termasuk perkara bid'ah, sebab mereka berdalilkan hadis yang umum, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa beramal dengan satu amalan yang bukan daripada urusan kita, urusan agama, maka dia ditolak. Okey, tapi sebenarnya sebahagian ulama lain menyatakan hadis riwayat-riwayat mengenai memberi keluasan nafkah kepada keluarga ini semua riwayat-riwayatnya lemah, dhaif. Tetapi bila dhaif ni dihimpunkan, maka menjadi kuat taraf dia yang boleh untuk diamalkan. Ada dua pembahagian lah. Ada ulama yang kata hadis ni tak boleh diamalkan, perkara bid'ah. Ada satu lagi golongan menyatakan boleh. Mengenai dengan sedekah pada hari Asyura, hadis Abdullah bin Amr yang kita bacakan tadi, pada awal-awal tadi, sebelum hadis memberi keluasan nafkah kepada keluarga tadi, hadis Abdullah bin Amr, hadis tersebut adalah mauquf, diriwayatkan daripada Abu Musa al-Madini. Hafiz Ibn Rajab al-Hambali tak sebut apa-apa tentang sanad ni. Cuma secara ghalibnya bila sebut tentang Abu Musa al-Madini, dia terkenal dengan dhaif. Maknanya dia bukan perawi yang kuat, dan juga dia perawi yang tidak, dan juga tidak, hadis daripada dia memang hadis yang tidak sahih. Maka tak boleh berpegang. Sebab apa? Sebab ada masalah pada Abu Musa al-Madini. Jadi kesimpulan dia yang kita boleh ambil mengenai dengan hari Asyura ini adalah amalan yang datang dalam hadis Nabi ada dua saja. Yang sahihnya adalah puasa. Puasa bukan sepanjang bulan. Tidak, sepanjang bulan boleh kalau tuan-tuan nak puasa, cuma bukan sunat lah. Yang sunatnya adalah 10 Muharram. Kalau puasa tunggal 10 Muharram saja boleh. Boleh. Tidak makruh. Cuma tidak sampai apa yang Nabi hajatkan. Nabi hajatkan tak nak kita ni sama seperti orang Yahudi. Kalau boleh lain. Orang Yahudi puasa 10 Muharram, kita juga puasa 10, tapi kita puasa satu hari sebelum ataupun satu hari selepas. Kemudian peringkat yang kedua, kalau kita kuat sikit, kita boleh puasa 9 dan juga 10 Muharram, ataupun 10 dan juga 11 Muharram. Yang peringkat yang ketiga seperti Imam Syafi'i sebut dalam kitab itu yang terbaik, level yang tertinggi 9, 10 dan juga 11 Muharram. 3 hari kita puasa. Itu yang datang dalam hadis yang sahih mengenai kelebihan puasa dan diampunkan dosa 1 tahun. Mengenai dengan selain daripada itu, sedekah, ziarah orang sakit, celak, mandi, menghubungkan silaturahim dan sebagainya, itu semua adalah perkara yang tidak sahih. Cuma yang ada sedikit perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama hadis. Ada ulama kata perkara ini bid'ah, ada ulama kata perkara ini tak bid'ah kerana disokong, dikumpulkan hadis-hadis yang lemah, dia menjadi kuat, boleh diamalkan, iaitu memberi keluasan nafkah kepada keluarga, iaitu belanjalah, belanja keluarga kita makan, minum ketika berbuka puasa, atau beri nafkah yang lebih pada hari tersebut. Itu ada dua pandangan di kalangan ulama. Ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa? Kalau tidak ada apa-apa, cukup sekadar itu. Semoga Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk kita amalkan. Kerana sahabat-sahabat Nabi bukan sekadar Nabi beri motivate kepada mereka, mereka juga memberi motivate kepada anak-anak kecil mereka supaya berpuasa pada 10 Muharram. Kerana puasa datang setahun sekali. Bila setahun sekali, yang saya bagi tahu tadi, ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Apa dia? Bubur Asyura. Bubur Asyura pun termasuk perkara bid'ah juga, tapi perkara bid'ah yang baik lah. Sebab apa? Perkara bid'ah yang baik, kita bergotong royong menghubungkan silaturahim, kemudian kita beri orang makan. Kan perkara baik. Kita bagi orang makan perkara baik lah. Kita kumpul-kumpul duit, kita bagi orang makan, itu perkara baik.
walaupun dia tak termasuk dalam perkara-perkara yang sunnah pada bulan Muharram, tetapi termasuk dalam keumuman perkara yang baik, iaitu memberi orang makan. Sebab Nabi bagi tahu akan masuk syurga dengan selamat siapa? Orang yang sebarkan salam, afshus salam wa at'imus, Nabi kata apa? Orang yang masuk syurga dengan selamat, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkan salam, jumpa orang beri salam, kemudian beri makan kepada orang miskin, beri makan kepada manusia, kemudian hubungkan silaturahim, kemudian berjaga malam ketika manusia sedang tidur, maka kamu akan masuk syurga dengan selamat. Jadi termasuk dalam hadis ini adalah kita buat bubur Ashura. Kita bagi orang makan. Cuma bubur Ashura ni setiap negeri lain-lain lah. Negeri Kelantan dia rasa manis sikit. Kalau negeri Kedah dia rasa lain. Kalau wilayah persekutuan, saya tak tahu wilayah persekutuan ni. Ada. Sejarahnya saya tak tahu. Sejarah bubur Ashura. Tapi adalah hadis mengenai dengan puasa lah. Cukup sekadar itu. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.